pertama tuan-tuan, sebelum kita menyambung semula pengajian kita ataupun kelas kita pada malam ini, kita melafazkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, yang segala puji dan puja hanya untuknya dan miliknya. Kita memohon pertolongan kepadanya dan kita memohon keampunan jua kepadanya. Kita mohon dilindungi dan diampunkan daripada dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak. Kita memohon petunjuk dan hidayah hanya kepada Allah. Dan kita mohon supaya ilmu yang kita dengar dan kita pelajari pada malam ini memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan, segala kesulitan dan kesempitan kita diberikan jalan keluar oleh Allah, asbab daripada amal kita menuntut ilmu kerana mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada bab yang berikutnya, 23 pada muka surat 290, bab pada menyatakan tentang percakapan atau dialog di antara ahlul jannah dan ahlun nar. Di dalam bab ini pengarang membawakan dalil daripada ayat Al-Quran surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat yang ke-44 hingga ke-50, surah yang ke-7 daripada Al-Quran. Al-A'raf adalah perkataan yang diambil daripada ayat yang kita akan lalu nantilah. Disebut perkataan Ashabul A'raf. Para ulama berbincang siapakah mereka yang dikatakan Ashabul A'raf. Mereka yang berada di tengah-tengah, bukan termasuk daripada kalangan ahli syurga, mereka juga bukan ahli neraka. Mereka ini dikenali dengan Ashabul A'raf. Mereka duduk di pertengahan di antara dua tempat. Mereka tidak layak untuk masuk ke dalam syurga dan mereka juga tidak dicampakkan ke dalam neraka. Dikatakan mereka ini mempunyai amal kebaikan yang sama berat dan timbangannya dengan amal kejahatan. Ini antara apa yang disebut berkaitan dengan Ashabul A'raf, yang mana nama surah ini Al-A'raf adalah berdasarkan kepada ayat tersebut. Kita akan tengok dalil yang dibawa ataupun keterangan yang dibawakan oleh penulis daripada surah Al-A'raf ayat 44, 45, 46, 47, 48, 49 dan diakhiri dengan ayat yang ke-50 di bawah tajuk dialog di antara penghuni syurga dan penghuni neraka. Tuan-tuan boleh tengok terjemahannya. Untuk meringkaskan waktu dan masa, kita akan terus kepada dialog yang disebut di dalam ayat ini. Dan apabila ahli-ahli syurga itu berada di tempat masing-masing, yakni mereka masuk duduk di dalam syurga, berserulah mereka, yakni siapa? Ashabul jannah. Bila ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka,
disebut di dalam ayat ini, apabila telah selesainya keputusan dan hukuman, setiap pihak menerima ketentuan dan ketetapan, diputuskan apa yang sepatutnya diterima oleh setiap manusia, dan masing-masing menerima hukuman dan juga balasan, ganjaran di atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Apabila selesai urusan penghakiman, pembalasan yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jal, dan masing-masing menerima balasan dan ganjaran yang layak untuk mereka, ahli syurga ini memanggil, menyeru, nada, nida, dia panggil, dia seru untuk bercakap dengan ahlun nar. Sebahagian yang mereka akan bercakap nanti, sebahagian mereka yang akan berdialog, yang akan mereka lihat menjadi daripada ahli neraka itu, disebut oleh para sahabat dan juga di kalangan ulama tafsir, menukilkan pendapat sahabat-sahabat Nabi seperti Ibn Abbas dan lain-lainnya. Antara kelompok yang mereka panggil itu adalah sebahagian daripada keluarga dan rakan mereka sendiri. Yang mana tuan-tuan, apabila ahli syurga ini nak melihat, dan sebahagian dalil menyebut bahawa mereka nak mentertawakan, mereka nak menghukum, menambah keperitan yang ditanggung oleh ahli neraka. Kerana dahulu di dunia mereka tidak beriman, tidak beramal, mereka malah mengolok-ngolokkan, mempermain-mainkan orang yang beriman. Mereka membiarkan kesempatan itu berlalu sebegitu saja. Mereka tidak mengambil peluang untuk beramal itu, dan mereka memandang orang-orang yang beriman ini sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Tetapi apabila mereka masing-masing melihat apa yang telah disebut oleh Tuhan itu benar-benar berlaku, ini yang menakutkan kita. Tuan-tuan, sebelum kita pergi kepada huraian tafsiran ayat ini, ingin saya ingatkan diri saya dan kita semua, yang membezakan manusia yang disebut sebagai mukmin, orang yang beriman. Iman itu maksudnya dia percaya. Mukmin itu maksudnya orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang percaya dengan yakin. Apa yang kita percaya, tuan-tuan? Bila kita sebut iman, kita kena balik kepada rukun iman. Ini yang membezakan kita dengan kelompok yang kufur, yang kafir pada iman. Kita antara perkara yang wajib, yang membezakan kita dengan orang kafir itu apa dia? Perkara yang disebut dalam ayat ini yang kita akan tengok nanti. Ahli syurga tanya, wahai ahli-ahli neraka, kami telah menerima dan mendapat segala ganjaran dan janji Tuhan kami, dan kami mendapati janji-janji Tuhan kami. Apa yang dia nak bagi, apa yang dia janjikan, ganjarannya telah pun kami terima, dan semuanya itu haqqa, benar belaka. Bila ungkapan itu diucapkan? Apabila mereka berada di dalam syurga. Mereka bukan sahaja melihat syurga, mereka merasai nikmat syurga. Dan inilah bukti bahawa syurga itu benar-benar wujud. Sekarang ni betul ada tak ada? Tuan-tuan, saya tanya, syurga ada tak ada? Dari sudut iman,
dari sudut akidah kita mempercayai syurga itu wujud. Tetapi kelompok di sana yang juga sama dengan kita, yang tidak melihat syurga, yang juga tidak nampak syurga, yang hanya mendengar, mereka memilih untuk tidak percaya. Yang membezakan kita mereka pada apa tuan-tuan? Pada pilihan yang kita buat. Kita walaupun belum melihat dengan mata kita, belum menyaksikan dengan mata kita, kita memilih untuk percaya. Ini yang menentukan kesudahan kita esok ni, pengakhiran kita. Kita memilih untuk percaya. Sebaliknya, kelompok di sana, golongan di sana, mereka memilih untuk tidak percaya. Itulah beza antara Muslim, mukmin dengan kafir. Bezanya di mana? Kita memilih untuk percaya. Mereka memilih untuk tidak percaya. Itu beza dia. Di atas pilihan kita tu, sama-sama tak nampak. Sama-sama belum menyaksikannya. Sama-sama belum melihat. Kita dan mereka hanya mendengar daripada mulut Nabi SAW. Mereka tak percaya, kita percaya. Tapi dua-dua tak pernah nampak. Itu beza dia. Pasal itu Quran bila dia sebut tentang orang-orang yang bertakwa, Allah memulakan sifat orang bertakwa itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka itu beriman. Sebelum Tuhan menyebut mendirikan salat, mengeluarkan harta, Allah menyebut nombor satu sifat orang-orang beriman itu, mereka yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara ghaib. Dan sebelum perkara ghaib itu, Quran kata apa? Sebelum kita beriman dengan perkara ghaib itu, Quran sebut apa? Ayat yang sebelum itu, Quran menyatakan mereka ini beriman dengan Al-Quran tanpa ada pada keraguan. Pasal itu iman ni dia lawan. Pasal itu iman, akidah, dia tak boleh ragu-ragu. Tuan-tuan, tak boleh ragu-ragu. Dia mesti qat'i, dia mesti jazam, dia mesti putus. Syurga ada tak ada? Tuan-tuan kena jawab dengan qat'i, dengan putus, muktamad, jazam. Tak boleh syak, tak boleh zan, tak boleh was-was. Barangkali ada, boleh jadi ada, besar kemungkinan ada. Ini syak. Pasal itu iman ni, satu orang dia tak percaya, kufur. Dia syak saja pun kufur. Seseorang yang syak pada perkara-perkara yang usul, perkara yang putus, yang tidak ada padanya sama-sama kewujudan Allah, kerasulan Nabi, syurga, neraka, soal dosa, pahala, soal yaumul qiyamah, yang kata rukun iman yang 6 tu, kalau dia ragu-ragu pada usul 6 tu, dia kufur. Dia ada furu' akidah, dia ada perkara-perkara yang rinci tu, yang tu tak, yang tu bukan kita tak percaya, tak apa. Yang tu kalau berbeza ataupun itu panjang lah kalau kita nak bahas, kan? Soal yang dikatakan furu' akidah tu perkara-perkara yang perkara-perkara yang cabang. Allah wujud. Allah itu wujud. Beriman. Syurga ada tak ada? Ada. Itu hari kiamat ni ada tak ada? Entahlah. Ramai yang kata ada. Orang kampung aku pun kecil-kecil semua pakat duk kata kiamat. Tapi aku mengaji ni entahlah. Jadi apa pendirian hang? Tunggu tengok sudah. Tak boleh. Sebab itu Allah menyatakan antara sebab
dinamakan mereka itu kufur. Di antara sebab mereka itu jadi kafir. Kenapa? Kerana tak beriman kepada hari kebangkitan. Sebab itu perkara yang paling utama yang orang syurga, orang ahli syurga tanya pada orang masuk neraka, macam kita lah kan, dah kawan tu kena apa semua, macam mana? Dulu tak percaya sangat, dulu sembang pandai, dulu kok ni, lah ada ke tak ada? Ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. Tuan-tuan ingat tak dialog Nabi ketika mana peperangan Badar, terkorbannya kepala-kepala besar yang lawan Nabi SAW. Nabi pergi, Nabi kata apa? Nabi kata sama macam yang Quran sebut. Dalam hadis Nabi sebut, ya Aba Jahlin Ibn Hisham. Nabi panggil, hei Abu Jahal. Tu semua tu dah mati lah. Dan mereka dicampak di dalam telaga di Badar. Banyak-banyak ni semua, bangkai-bangkai ni semua tauk. Lepas dah tauk dalam telaga tu, Nabi pi. Nabi kata, ya Aba Jahlin, hei Abu Jahal, wa ya Utbah ibn Rabi'ah, wahai Utbah. Ni semua kepala musyrikin yang tekong jaguh lawan Nabi. Nabi kata, hei Abu Jahal, hei Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Nabi panggil, ya Syaibah bin Rabi'ah. Dan wasamma ru'usahum, dan Nabi sebut kepala-kepala mereka. Apa dia Nabi cakap? Ni Nabi bercakap dengan orang mati ni. Nabi bercakap dengan kepala-kepala yang lawan Nabi, yang kata Nabi gila, yang kata Nabi tukang sihir apa ni, yang tentang lawan Nabi. Pada hari mereka mati pada dalam peperangan Badar, Nabi mai dan Nabi bercakap. Nabi sindir mereka. Nabi herdik mereka. Nabi kata apa? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Nabi kata, apakah kamu telah mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Kerana aku telah mendapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan aku. Nabi kata, macam mana? Nabi tanya mereka tu, macam mana? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu saksikan? Dan apa yang kamu dapat pada hari ini? Benar ataupun tidak apa yang aku cakap? Kerana aku telah menyaksikan janji Tuhanku, cakap Tuhanku benar-benar berlaku. Aku nak tanya hampa rasa apa? Umar, yang ketika itu dia kata, ya Rasulullah, tukhatibu qauman qad jif, faqala walladhi nafsi biyadihi ma antum bi asma'. Umar kata, ya Rasulullah, tukhatib, engkau bercakap dengan mereka yang dah mati ni. Maksudnya macam tak ada manfaat lah cakap dengan orang mati. Orang mati boleh dengar tak? Orang mati boleh dengar, cuma mereka tak ada jawab. Orang mati ni mereka mendengar. Orang mati mereka mendengar. Sebab itu dalam hadis, apabila baliknya keluarga meninggalkan jenazah yang telah selesai dikebumikan itu, mereka mendengar qara' ni'alihim, tapak kasut. Dan itu juga manfaat Nabi SAW bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun. Mereka boleh dengar. Nabi kata, demi Allah yang jiwa dan nyawaku berada di tangannya, tidaklah mereka itu lebih mendengar daripada kamu. Depa tu, Umar tanya depa, kau bercakap dengan orang mati itu lebih dengar dan lebih faham apa yang aku cakap daripada kamu cakap. Dan inilah dialog, ungkapan yang kita akan sebut jika kita daripada kalangan ahli syurga. Ungkapan inilah yang akan kita sebut pada ahli neraka. Apa dia? Tuan-tuan tengok balik layar kita tadi. Dan ahli syurga itu mereka berseru kepada ahli neraka. Mereka kata apa?
telah kami mendapati apa yang telah qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabbuna, Tuhan kami. Dia kata dia nak bagi syurga, bidadari, sungai, arak, segala nikmat yang dia sebut dalam Quran, segala nikmat yang Nabi dia sampaikan kepada kami, haqqa, hari ini kami dapat. Tuan-tuan, inilah yang dikatakan sebenar-benar kemenangan. Tapi sekarang ni kita peringkat apa ni? Ni kita duduk di peringkat apa ni? Kita baru di peringkat ilmul yaqin. Kita baru di peringkat dengar. Kita baru di peringkat baca ilmu. Kita belum di kalangan para ulama, mereka bahagikan yakin ni kepada beberapa peringkat. Seperti yang selalu saya sebut. Satu dia panggil apa? Dia panggil ilmul yaqin. Tuan-tuan yakin kerana apa? Kerana ilmu. Ilmu ni tuan-tuan percaya pasal Quran, hadis. Contohlah orang Habak. Dia kata di pulau tu cantik. Pulau tu cantik, air dia biru. Kan? Pasir dia putih. Tuan-tuan pun dengar, dapat maklumat, information, tuan-tuan rasa cantik. Tapi tuan-tuan tak tengok dengan mata kepala dan tuan-tuan tak sampai lagi. First stage, maqam tu dia panggil ilmul yaqin. Ni yang tuan-tuan duduk mengaji tiap-tiap malam ni, Quran, hadis, apa nama sekalipun tajuk dia, semuanya menceritakan di peringkat ilmu. Saya malam ni sebut tentang dialog ni, yang mana berlaku ahli syurga dengan ahli neraka ni, ini ilmu. Tuan-tuan dengar Quran, tuan-tuan beriman. Ilmu. Kemudian mereka akan naik satu makam lagi. Lambatlah. Dia panggil ainul yaqin. Daripada ilmu tu, percaya, yakin dengan ilmu, dia naik pula yakin dengan ain. Tengok. Dia cerita kat kita pulau tu cantik, tempat tu cantik, dia suruh kita pi. Kita percayalah pasal dia tak cakap bohong. Dia ni jenis orang yang jujur dan dia memang ada duit lah nak pergi tempat tu. Dia memang sembang betul. Kita akan pi stage yang kedua. Hang ada gambar tak? Tapi kalau tuan-tuan tanya macam tu kat saya, demam. Bila saya cerita ini azab neraka, ini yang akan diberi kepada ahli neraka, ini minuman ahli neraka, ini makanan ahli neraka, dari' la yusminu wa la yughni min ju', zakum. Tuan-tuan tanya, ustaz adakah tolong WhatsApp send my zakum, hamim? Adakah gambar-gambar tu macam mana yang kata mulut dicakok tu, yang macam mana yang kata terborai usus perut tu, lekat di terongkong tu, ada gambar ke? Tak ada. So ainul yaqin tidak akan dicapai melainkan setelah kematian. Tetapi manusia yang Allah buka hijab dia di dunia, dia boleh tengok Nabi SAW. Nabi pernah melihat di dalam salat, Allah buka. Nabi pernah melihat di dalam mimpi ketika mana dia tidur, dibawa berjalan. Nabi melihat dalam Isra wal Mi'raj. Ini Nabi. Sebab itu Nabi kata apa? Jika kamu melihat apa yang dilihat oleh aku, kamu nampak apa yang aku nampak, falyadhaku qalilan wal yabku kathira. Kamu akan ketawa sedikit dan kamu akan menangis banyak. So bila kita nak ainul yaqin ni, yang tuan-tuan nak pergi tengok ni, sekarang tuan-tuan ilmu, bila tuan-tuan mati, itu yang tuan-tuan baca dalam bab 22 tu, yang sami'na wa absarna farji'na laula akhartani laitani kuntu turaba. Semua tu bila depa tengok ungkapan alangkah eloknya kalau jadi tanah,
Bolehkah kalau dilambatkan? Bolehkah hantar semula? Bolehkah hidupkan semula? Bolehkah bagi tempoh hantar balik ke dunia? Ungkapan-ungkapan itu, doa-doa itu, harapan itu disebut setelah mereka melihat bahawa benar apa yang disebut. Yang ni orang kata menyesal yang tidak berguna. Dah hang tengok, dah terpampang betul depan mata, dah tengok dengan mata kepala, hang baru nak kecemah kalut nak balik. Tapi orang beriman tak macam tuan-tuan tak. Sebab itu sahabat bila Nabi sebut syurga, mereka segera, mereka tak lagu. Pasal itu beza sahabat dengan kita pasal apa? Pasal mereka melihat syurga itu seakan-akan berada depan mata mereka. Sebab itu bila Nabi janji saja, bila Nabi sebut saja, mereka bersegera. Mereka tak fikir lagu kita. Sahabat kata, ara'aita in qutiltu, dalam hadis yang masyhur yang selalu kita baca. Kalau ku mati, masuk syurga. Dengar, syurga tak nampak lagi. Terus dia masuk, terus dia buang, dia pergi perang. Wanita-wanita di zaman Nabi. Nabi kata, wahai wanita. Tuan-tuan bacakan hadis itu. Wahai wanita, sedekah. Nabi kata, wahai wanita, sedekah. Sebab aku nampak kamu yang paling ramai dalam neraka. Kami nak sedekah apa? Sedekah apa yang kamu nak sedekah? Terus mereka luruk ni. Baca dalam hadis tu. Terus mereka buang ni. Barang emas, subang. Itu dalil wanita boleh pakai subang. Apa dia dalil wanita boleh pakai subang? Salah satunya dalil mereka buang subang, sedekah. Ulama kata bila mereka buang, tengok. Dahsyat ulama, dia punya dalam, dia punya istimbat dia. Bila mereka buang subang, menunjukkan apa? Mereka pakai subang. Bila mereka buang subang, mereka pakai subang, artinya bolehlah pakai. Cuma mereka buang masa tu nak sedekah. Artinya memang budaya mereka, dan Nabi benarkan orang perempuan pakai subang. Orang perempuan buang subang ni, cabut subang, buang ni. Apa gelang-gelang emas ni semua, pasal Nabi nak pergi perang, tak cukup duit. Nabi hampak kain, siapa nak sedekah? Sedekah. Wanita yang paling banyak segera buang terus. Tak ada duk fikir lama nak beli ni, lambat lagi nak boleh ni, apa. Buang. Sebab mereka nampak syurga itu, dan mereka yakin bahawa ini semua akan ditinggalkan, dunia. Tetapi kita untuk sampai ke situ, ia memerlukan mujahadah yang besar. Untuk kita nak buang dunia bukan satu benda yang kecil. Lepas tu sahabat, mereka bila dengar Nabi tawar, bila mereka dengar offer daripada Nabi, dan Nabi sebut syurga, mereka tidak bertangguh. Turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat tidak akan diterima iman seseorang itu sehinggalah dia memberikan apa yang dia sayang. Turun hari yang sama turun ayat. Hari yang sama turun ayat tu. Sahabat yang tuan-tuan baca Sa'ad, dia pergi tanya dekat Nabi SAW. Dia kata, aku paling suka Bayruha. Berdasarkan pada ayat ni, Tuhan kata kena bagi apa yang paling dia sayang. Sa'ad kata, aku wakafkan Bayruha. Kenapa? Kerana mereka melihat syurga di mata-mata mereka. Tapi kita yang bertangguh, yang kita lambat, yang kita tak segera sahut itu kerana apa? Kerana dunia itu lebih besar di mata kita berbanding dengan syurga. Bila dunia tu depan mata, syurga tak nampak, itu yang sayang, peluk, cium, dakak, yang kita tak mau lepaskan tu. Ini bukan cerita bohong, ini cerita yang betul-betul Quran sebut. Cuma kita tak sampai masa untuk lihat. Tapi takkanlah tuan-tuan nak tunggu tengok dulu. Tak apa ustaz, bertenang, sabar, jangan kalut, jangan susah hati. Tunggu, relax, akan sampai masa kita tengok. Masa tu kita pesah tengok lagu mana. Ramai orang yang dia bertangguh. Dia kata tak apa ustaz, sampai masa kita akan tengok. Bila sampai masa itu, masa yang menyesal. Nampak? Kemudian tuan-tuan, apa yang dia sebut? Sebab itu kita tak menunggu mati. Tuan-tuan pernah terlintas, kok tuan-tuan sembang kan, ada orang dia kata ni cerita lah. Satu orang Kristian dia naik dengan satu orang Muslim kapal terbang ke bas ke apa ke. Dialog ini mungkin rekaan, tapi hakikatnya benda yang betul. Tuan-tuan dengar.
Dia kalau ada orang bukan Islam tanya kita, dia kata hang ni semayang apa semua ni, atau bukan orang Islam, orang yang tak semayang, dia kata hang semayang apa semua ni kan, yang mengaji siang malam, yang hang pulun, yang hang sedekah apa semua ni, kalaulah esok mangkit-mangkit tak ada. Macam tuan-tuan macam inilah satu orang janji kat tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk skim dia ke apa, tuan-tuan melabur dekat dia, dia akan bagi balik untung. Lepas tu ada orang kata hang melabur tengok dia kencin hang, dia muhung hang rasa macam mana? Gila aku, bunuh diri aku. Nampak tak? Kita kalau kita melabur, kita bagi, mesti kita harapkan pulangan. Tentu orang yang berjanji nak bagi balik pulangan untung semua tu, dia tuang, dia boleh duit kita, dia tuang. Tengok pipi hari tu tak ada. Tuan-tuan bisa tengok tak skim yang tipu pergi umrah tu? Bayar duit, keluarga apa semua pergi hantar. Ini kes pasal apa? Pasal duk celapak nak cari hak murah. Padahlah dengan ni pun kan, dengan balasan pun. Tapi tak apalah. Pilah ramai-ramai ni. Kan berapa kali pi ramai-ramai heret beg apa semua ni. Hantarlah keluarga di airport. Dah bayar duit apa semua. Pi di airport pada hari yang dijanjikan, pada waktu yang diberitahu, tak nampak ketului. Mana? Nak pergi check in tang mana ni? Tak ada. Apa perasaan tuan-tuan? Tertipu, ditipu dan segala-galanya. Oh, malu. Kan? Malu, tertipu, perah, kecewa apa semua. Kan? Pasal apa? Pasal kita dah buat segala-galanya. Dah prepare dah segala-galanya. Setengah tu duduk sembang di airport. Kenduri, tak tahu berapa kali kenduri lah. Kenduri di masjid, selapis, kenduri di rumah. Biasalah orang nak pergi Mekah kan, kenduri tak berhenti sat. Habis dah 3-4 hari buat kenduri, pipi tak terbang. Tak tahu balik man. Cepat hampa balik man. Baru petang kemarin kami pergi hantar. Express umrah haji bah. Tentu kita kecewa. Tuan-tuan, andaian ini tidak mungkin apabila dia berhubung dengan janji Tuhan. Tuan-tuan, bagi sedekah, bagi wakaf, infak, bagi duit, mayang malam, puasa, tu apa semua, esok-esok mati, tak ada muka nangkir. Duk tunggu, tak main tanya lagi. Lama ni. Mana ustaz kata tak sampai setengah jam marah buka dah. Kau rasa lama tak ada? Ada nak jadi lagu tu? Ada nak jadi lagu tu? Dah kata tak ada, pasal apa yang hidup macam duk berasa tak ada? Sebab itu Allah menempelak perkataan yang moden, perkataan yang digunakan dalam buku, menempelak. Allah telah sebut pada orang kafir, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Kita bagi beza cara hidup kita, bagi beza cara fikir kita, bagi beza cara kita beragama dengan orang kafir. Orang kafir jangan duk heran depa. Termasuklah bukan orang kafir yang kelaku macam orang kafir pun samalah. Pokok pangkalnya pada apa? Pada ayat tu dalam surah At-Taghabun. Allah kata za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Di antara sebab manusia tak beramal ni, antara sebab manusia tak beriman ni, antara sebab manusia tak ambil kesempatan ni, antara sebab manusia tak main masjid ni, walaupun tidak secara zahirnya, tapi hakikatnya itu. Pasal apa hangpa tak beramal? Pasal apa hangpa tak beramal? Kalau hangpa percaya kata adanya kebangkitan, adanya yaumul hisab, yaumul jaza, hari perhitungan, hari pembalasan, pasal apa hangpa tak buat? Cuba hangpa habang. Quran dah jawab, za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir itu mereka sangka, mereka beriman, mereka percaya apa? Allan yub'atsu, bahawa mereka tidak akan dibangkitkan semula. Maka tak akan dibangkitkan semula. Jadi bila tak ada kebangkitan, buat apa penat-penat beramal, betul tak? Macam ni ya tuan-tuan, kita lah COVID. Kementerian Pendidikan tak habaq buat ada periksa ke tak? Cuma mereka kata barangkali kita buat kot. Tapi tengok keadaan, kalau ni kita tak payah buatlah periksa tu ni. Jadi budak-budak nak pulung mengaji pun, dia hang baca teruk-teruk pun bukan tentu lagi dah periksa. Dia jawab balik,
Tak apalah, aku pulun-pulun, tak ada periksa. Tak apa, taklah rugi sangat. Cuma aku penat lah, letih lah. Tapi kalau macam hang, tak pulun ni, relax ni, tak tahu dia pergi buat terkejut terkempak, dia pergi umum kata ada. Hang nak jadi ke mana? Agak-agak tuan-tuan, kalau lah kata, ini cakap orang tak ada akal lah. Kalau lah kata tak ada neraka, tak ada kebangkitan, kita mayang ni rugi tak? Korang-korang jadi senaman. Kalau tak ada, pasal ada setengah orang dia kata apa? Dia kata seolah-olah macam kita berbuat satu benda yang sia-sia. Kerana belum tentu ada. Belum tentu itu pada fikiran hang. Belum tentu itu pada i'tikad kepercayaan mereka. Tapi pada kepercayaan iman kita. Dia bukan soal belum tentu. Dia pasti ada. Itu yang membezakan kita. Itu yang maksud mukmin itu, beriman itu. Mudah ya. Beza kita, dia tak sure, dia tak pasti. Setengah tu tolak tu. Kita percaya. Dia tanya kita, apa bukti ada? Tengok dah. Pasal kita kalau macam kita sembang tadi, kawan tu kata, ni aku tangkap gambar nak tunjuk kat hang, nak tunjuk bukti kat hang, kata memang tempat tu cantik. Hang tengok aku tangkap gambar. Hang tengok gambar aku tu. Hang tengok tarikh bila tu. Kita pun lepas-lepas tengok gambar. Sungguh memang cantik. Hang tak cakap bohong. Aku nanti beli tiket pergi. Kita pun, tapi tuan-tuan kena ingat, kerana di sana ada riwayat indah khabar dari rupa. Jangan main-main tuan-tuan. Dia cerita kita dah percaya 30. Dia tunjuk gambar jadi 70% kita percaya. Lah ni mai kita pergi tengok ke diri. Tapi kebanyakan tuan-tuan ingat betul tak? Yang viral, yang kata cantik apa semua, bila kita pergi ke diri, kali ni aku mai. Dia dah. Depa tangkap gambar, tang cantik, tang tak cantik. Saya pergi satu tempat, kotor. Tak elok. Macam orang kata, view dia. Depa pandailah ambil tang angle-angle yang cantik tu. Kita pergi negeri, tak taubat dah. Bahasa orang boleh. Taubat dah. Tapi mau nak mai pula pakai haru ya. Bila kita pergi, itu dia panggil apa? Itu dia panggil haqqul yaqin. Apabila kita sendiri merasai benda tu. Jadi apabila tuan-tuan dengar ilmu yaqin, tuan-tuan akan pergi next level. Bila next level? Bila mati. Bila mati, tuan-tuan terbuka hijab, tuan-tuan nampak mungkar nangkir, tuan-tuan nampak azab kubur, tuan-tuan nampak luasnya kubur, tuan-tuan nampak apa yang Nabi sebut seksa kubur pagi petang apa semua tu, tuan-tuan nampak tenangnya kubur, nerakanya kubur, nikmatnya kubur, tuan-tuan nampak. Lepas tu tuan-tuan kena pukul ke wal'iyadzubillah, tuan-tuan lapang kubur, tuan-tuan rasa haqqul yaqin. Macam kita tengok rancangan masak dia kata yang duk masak tu dia kata sedap. Dia kata sedap. Kita tengok sedap. Dia kata sedap. Kita tengok pun, ini sedap ni kan, merah menyala ni kan. Nampak sedap. Itu baru ainul yakin. Macam mana nak hakul yakin? Tuan-tuan kena pergi makan. Tuan-tuan kena pergi potong cedok suap. Bila tuan-tuan potong cedok suap, baru tuan-tuan tahu. Kadang-kadang nampak cantik. Ain tu sakana. Presentation tu elok. Rasa-rasa, dia kata biar aku makan kedai baru pun sedap. So, ini agama. Kemudian tuan-tuan dia kata apa? Dia kata, qalu na'am. Mereka menjawab ahli neraka kata na'am. Ahli neraka kata na'am. Betul. Apa yang dulu kami tak percaya, apa yang dulu kami pemain, apa yang dulu kami rasa bohong, yang kami kata qala asatirul awwalin. Ini tale. Ini cerita dongeng. Asatirul awwalin, ini cerita bohong. Ni Muhammad boleh mana ni reka mai apa semua ni, syair. Ini semua bukannya betul pun dia cerita ni. Hari ni yang asatirul awwali, yang cerita dongeng, yang cerita bohong, yang kata dia mereka tu, kamu sendiri saksikan kebenarannya. Tuan-tuan, kemudian satu lagi yang dia bawa, yang dalam ayat yang sama, kalau tuan-tuan boleh tengok, yang lebih menakutkan kita ataupun yang lebih menimbulkan keinsafan kita, tuan-tuan tengok pada ayat yang terakhir, ayat 50. Ayat 50. Tuan-tuan terus langkau pergi ayat 50. 45, 46 tu tuan-tuan boleh baca sendiri. Tuan-tuan tengok ayat 50.
Wa nada ashabun nar ashabal jannah. Tuan-tuan tengok pada ayat tu. Allahu akbar. Apa dia sebut pada ayat tu? Ayat 50. Apa yang mereka sebut? Ayat 50. Dan berserulah ahli-ahli neraka kepada ahli-ahli syurga. Sebahagian ulama kata apa? Kalau kita tengok dalam tafsir, dia kata boleh jadi yang menyeru itu bapak-bapak ataupun saudara mara kita. Yang panggil tu, yang seru kita tu, yang minta pertolongan kita tu boleh jadi daripada bapak-bapak kita, mak-mak kita, adik-beradik kita. Tapi mereka bukan ahli syurga. Kerana masa tu tak ada. Tuan-tuan tengok. Kita perhabis sikit. Ayat 50 tu. Apa yang mereka minta? Tuan-tuan tengok. Apa yang mereka minta? Mereka kata, para penghuni neraka menyeru kepada ahli syurga, an afidu alaina minal ma'. Bolehkah kau tuangkan sedikit air kepada kami? Bayangkan anak kita yang minta, bapa ayah kita, an afidu alaina. Bolehkah kau duduk dalam syurga tu seronok tengok banyak air sungai apa semua, kami tak ada air, boleh tak bagi kami sikit? Boleh tak bagi sikit? An afidu alaina minal ma'. Rintihan, rayuan ni, pengharapan daripada kaum keluarga kita yang dibakar, yang diazab tu. An afidu alaina ma'. Bagi kami sikit dia. Kami kalau nak banyak, kami nak sikit dia. Sebahagian kata nak padamkan api, sebahagian kata nak hilangkan dahaga. Pasal tak ada air. Yang ada api. Kemudian dia kata apa lagi? Au mimma razaqakumullah, ataupun apa yang Tuhan bagi makan tu, kalau ada makanan apa bagi kami lapar. Qalu, maka berkatalah ahli syurga, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan nikmat ini kepada orang-orang kafir, ahli neraka. Jawapan yang mereka boleh bagi, bukan mereka tak mau bagi, mereka nak bagi, mereka nak tolong, tetapi Allah mengharamkan untuk ahli neraka mendapat walaupun setitis air. Tapi boleh tak kita bantu ahli keluarga kita? Dalam sebahagian riwayat yang sahih, adanya pertolongan daripada kaum keluarga yang masuk syurga untuk mengeluarkan rakan, teman dan saudara dia daripada ahli neraka. Tetapi itu juga bergantung kepada izin Allah. Hari ni kalau kita tengok, tuan-tuan tengok kan, keluarga kita yang sakit, kita tak boleh pergi ziarah, tak boleh melawat, kita tak boleh tolong. Kita macam orang Covid kan, kuarantin, kita boleh bagi kat luar. Ada setengah-setengah kadang-kadang dia sakit, dia teringin, kita tak boleh bagi makan. Pasal doktor tak bagi makan pun kita dah rasa sayu, kita dah rasa sedih, kita dah rasa tak tahu perasaan kita. Dia teringin nak makan, dia lapar, dia dah, tapi doktor tak bagi makan. Doktor pesan jangan bagi. Kita tak bagi walaupun kita boleh bagi. Pasal dilarang. Di dunia pun kita tak boleh tolong, kita dah rasa galat. Ini kan pula kita sedang menyaksikan dia diseksa. Pegang, ajak dan bimbinglah anak isteri kita untuk bersama-sama di dalam syurga. Jangan biarkan situasi ini berlaku di dalam keluarga kita. Wal a'yadu billah, na'udzubillah min dzalik. Nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.